sejauh mana khusyuknya Nabi di dalam solat. Nabi ini dalam semua kita kena letak dalam kotak pemikiran kita. Semua orang yang berbicara tentang agama, tak ada lah dalam agama ni orang yang lebih besar, lebih penting untuk kita rujuk lebih daripada Nabi SAW. Kadang-kadang orang tu kena angin tasawuf, kena apa, tak apalah, boleh belajar sebahagian ilmu tu. Kadang-kadang macam Nabi ni tak ada dah. Semua tok wali tu, tok wali ni, Nabi hilang. Jadi segala rujukan dia terhadap amalan agama, dia rujuk kepada perbuatan fulan dan fulan, tak lihat kepada perbuatan Nabi SAW. Dan ini menjadikan kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang tok wali tu buat, kadang-kadang khabar hak wali tu buat tu belum tentu betul, itu pun salah. Khabar tu pun belum tentu sahih ke tak sahih. Hak dia buat tu pun belum tentu mesti betul. Hatta perbuatan para sahabat tidak dianggap di sisi disiplin ilmu, kesemuanya mesti diiktiraf. Jika berlawanan perbuatan sahabat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita terima hak Nabi. Walaupun kita tak kata sahabat buat dosa ke apa, kita mungkin kata mungkin hadis tak sampai pada dia. Kerana terdapat banyak riwayat menunjukkan kadang-kala para sahabat bertindak sesuatu yang tidak sampai kepadanya riwayat. Nabi, kata Aisyah dalam riwayat Abu Dawud, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Nabi adalah terjemahan kepada Quran. Quran ceritakan tentang orang yang mukminun, qad aflahal mu'minun. Antaranya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang di dalam solat mereka khusyuk. Maksud dalam solat dia, Allahu Akbar, dia ingat Allah. Ini sebelum saya nak cerita antara realiti kemanusiaan Nabi dengan hakikat yang perlu kita faham tentang diri kita. Kita ni manusia, bila kita tengok, tapi kita lupa, saya pun lupa, tuan-tuan mungkin lupa juga. Kita tengok orang buat pertunjukan hebat, tengok hebat, kagum. Manusia ni secara spontan, kadang-kadang dia bangun, dia tepuk tangan, hebat, kan? Apa lagi kita? Angkat tangan, thumb up, kan? Terbaik, kan? Apa bahasa? Bravo, macam-macam. Manusia berdiri, tambah orang tengok orang buat performance, musikal ke apa, kan, penyanyi tu menyanyi sedap, satu dewan ribu-ribu tu berdiri habis tanpa siapa suruh pun. Kenapa? Hebat, kagum, angkat. Semua orang menyebut dengan ucapan hebat. Kita hari-hari melihat kebesaran Tuhan dengan segala kehebatannya, alamnya, makhluk yang dia cipta, orang yang kita dengar tu sendiri, langitnya, lautannya, tumbuh-tumbuhan, hujan dan sungai. Adakah tak ada? Adakah apakah perasaan kita apabila kita berdiri untuk menyatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Tetapi kekaguman kita itu hilang. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu perhatikan? Sebab itu Quran sebanyak ayat menyuruh alam tarau, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhati, supaya ia mencana, menggerakkan pikiran kita. Agama ini bukan agama bodoh, orang bodoh yang kurung manusia. Agama ini agama yang suruh manusia melihat. Sebab tu Nabi SAW bila bangun malam nak salat, Nabi tengok ke langit, tengok keluar, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Pada tengok alam, kemudian baginda salat. Baginda salat. Sebab itu menimbulkan kekaguman kepada Allah Jalla wa'ala.
Bukan kerana kita ni tak tengok tu tak tahu kata Tuhan, tapi manusia perlukan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata, "Ya Allah, kaifa tuhyil mauta?" Macam mana kau menghidupkan yang mati? Afala tu'min, kamu tak beriman ke? Dia kata, bahkan walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya jantung hatiku lebih tenang. Nak kena tengok tu. Maka dengan melihat alam manusia dan memerhatikan, maka manusia khusyuk. Tapi oleh kerana manusia ni, kalau kita kata ada tak, kalau Nabi tentulah Nabi orang yang paling khusyuk kepada Allah. Khusyuk artinya bila dia berdiri, dia mengingati Allah di dalam solat. Para fuqaha berbincang dalam hal ini. Kalau orang tak khusyuk, sah ataupun tak? Walaupun secara umum fiqhnya dia katakan cukup rukun, sah. Tetapi di kalangan para fuqaha menyebut, kalau dia daripada awal Allahu Akbar sampai bagi salam tak teringat Tuhan langsung, dia dibimbangi sembahyang dia tak sah. Tengok-tengok bagi salam dah, salam dah. Terutama kalau sembahyang dengan jemaah lah kan, Allahu Akbar. Sebagian kita boleh tanya kan, tadi rakaat pertama untuk imam berjabah, surah apa? Kalau isteri dia balik, abang tadi tu imam tahu apa? Aku pun tak perasan, ada fikir marah kat aku tadi. Tapi kalau tuan-tuan tanya, ada dalam riwayat hadis Nabi pernah terlupa rakaat salat. Pernah ada. Sebab demikian insan, ada kala ia lupa, ada kala ia ingat. Tapi Nabi itu tentu keseluruhannya ia khusyuk kepada Allah. Tapi dalam hadis Dzul-Yadain, Nabi telah kurang solat dia. Hadis itu ada sebagian riwayat pada waktu zuhur, sebagian pada waktu asar. Nabi SAW tanya lagi sahabat, adakah benar apa yang Dzul-Yadain kata? Mereka kata, ya. Kemudian Nabi menambah rakaat. Maksudnya Nabi ada terlupa pada rakaat salat. Demikian insan kadang-kadang ia terlupa. Tapi yang penting, setiap kita apabila takbir, cuba mengumpulkan sedaya mungkin untuk mengingati Allah dalam salat. Mengingati Allah di dalam salat. Sehingga ia memberi salam. Kadang-kadang pengajian ni macam-macam juga. Mengaji tajwid ni sampai tak ingat makna dah, kerja nak perbetui. Ini pun satu. Mengaji tajwid memang penting, tapi kena berpada-pada. Sekali dia Allah, dia duduk tepi kita, pening kita. Duk berbetui ha dia. Alhamdulillah. Sekali dia teringat muka tok guru dia kata salah. Tapi sepatutnya dia berbetui sebelum mai semayang tu. Kadang-kadang dia tak khusyuk, kena was-was. Duk takbir tak masuk lah, macam saya duk sebut lah kan. Satu hal. Kadang-kadang disebabkan kerana dia tak faham dalam dia, macam-macam hal. Sebab itu maka Nabi adalah merupakan orang yang khusyuk di dalam solatnya. Wallahu ta'ala.